Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kru Malaysia Gazette yang menziarahi saya di bangunan UMNO PWTC. Saya anak orang miskin. Ibu dan ayah saya tidak tahu membaca dan menulis. Mereka penoreh getah yang bekerja kadang-kadang daripada pukul 2 pagi sehingga 2 petang untuk mencari nafkah membesarkan 5 orang adik-beradik saya. Umur saya 30 tahun, baru kampung saya ada elektrik, air, jalan raya dan telefon. Jadi bayangkan ketika saya sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Seri Bahagia, Benot, tidak ada kemudahan itu. Sehinggalah saya ke sekolah menengah di Sekolah Menengah Sains Johor. Selepas pulang daripada Victoria University Wellington, New Zealand, selepas menjadi pegawai penolong pengarah Biro Tata Negara Jabatan Perdana Menteri, susah sulit kanan Timbalan Menteri Keuangan, dan susah politik Menteri Pembangunan Usahawan, barulah kampung saya ada air, elektrik, jalan raya dan telefon. Bila saya nak pergi ke Pekan Benot, kena naik motorbot melalui Sungai Benot. Jadi gambaran itu sudah cukup untuk mengetahui latar belakang hidup yang menyebabkan saya berjuang bagi memastikan rakyat tidak sesusah saya ketika saya masa muda. Masuk universiti itu bidang utama ekonomi, bidang kedua sains politik. Itu. Jadi kalau bukan kerana perjuangan UMNO untuk memilih anak-anak orang kampung diberi beasiswa JPA, saya memang tak dapat pergilah. Sebab kalau tidak, hanya orang kaya lah yang ada duit untuk menghantar anak ke luar negara. Jadi kata orang tu, kita terhutang budi pada UMNO ni sejak daripada sekolah, sejak daripada universiti sampai sekarang ini. Maka saya terus bersama UMNO sebagai satu parti yang pemimpin-pemimpinnya menerajui kerajaan, dan dengan teraju kerajaan itu, maka dibuat segala dasar-dasar yang baik. Pendidikan adalah penyamarataan yang terhebat. Itu. Apakah maksud saya lah? Anak orang kampung boleh disamaratakan dengan anak Perdana Menteri dalam sebuah jabatan yang sama kerana pendidikan. Saya anak pekebun, saya anak penoreh getah, Datuk Najib anak Perdana Menteri, Datuk Seri Syam anak Perdana Menteri. Saya boleh bersama mereka dalam mesyuarat yang sama, Majlis Tertinggi UMNO ketika itu, ya, dalam mesyuarat jawatankuasa pengurusan pada ketika itu 7 tahun, tiap-tiap bulan mesyuarat jawatankuasa pengurusan yang anak Perdana Menteri ada, saya anak penoreh getah dia. Kerana pendidikan. Jadi pendidikan ni menyamaratakan. Kalau tanpa pendidikan tu, saya tak akan sama rata dengan mereka. Kononnya BN akan melakukan penipuan untuk memenangi pilihan raya. Jelas sekali bahawa dengan keputusan PRU 14 ni tidak ada sebarang penipuan yang telah dilakukan oleh pihak Barisan Nasional. Pada saya ada 4 sebab kenapa kita hilang kuasa. 4 sebab utama. Selain daripada itu ada banyak sebab lain. Sebab pertama, kerana fitnah dan spinning issues yang dibuat oleh pembangkang pada ketika itu. Itu satu kelompok yang besar kalau kita nak cerita. Termasuklah bagaimana mereka spin GST daripada satu sistem percukaian yang terbaik kepada perkara yang dibenci oleh rakyat. Itu sebab pertama. Sebab kedua, kerana Melayu berpecah.
Melayu berpecah begitu banyak. Melayu UMNO, Melayu PAS, Melayu PKR, Melayu apa lagi, PAN pada ketika itu ya, Melayu PPBM. Jadi Melayu berpecah. Apabila Melayu berpecah, maka kalahlah. Parti utama Melayu itu kalah, iaitu UMNO. Itu sebab kedua. Sebab ketiga, ada 4 juta Bumiputera tidak mendaftar. Dan kalau kita bahagi 4 juta itu kepada 222 parlimen secara purata, puluhan ribu patutnya ada tambahan pengundi Bumiputera di setiap parlimen. Itu kalau kita puratakanlah. Ada tempat yang kalah ratusan, ada kalah ribuan. Bayangkan kalau ada Bumiputera Melayu yang belasan ribu, puluhan ribu di situ, kemungkinan besar keputusan akan jadi lain. Itu sebab ketiga. Dan sebab keempat ialah janji-janji manis dan janji-janji palsu Pakatan Harapan yang kemudiannya tidak ditunaikan. 10 janji utama mereka, tidak ada satu pun yang ditunai dalam 100 hari. Kita telah berkuasa sejak merdeka sehingga tahun 2018. Dan tahun 2018, pada 9 Mei 2018 itu, kerusi yang dimenangi ialah 121 kerusi. Dan daripada 121 kerusi itu, pada malam yang berkaitan sebelum berlaku lompatan apa semua, lebih ramai ahli parlimen bukan Islam pada ahli parlimen Islam pada malam itu yang membentuk kerajaan. Dan satu lagi perkara penting, ada 32 kerusi daripada 121 itu, kalau dicampur undi BN dan undi PAS, kerusi itu tidak patut kalah. Jadi bayangkan kalau 121 tolak 32, kalau kita bersama PAS Muafakat Nasional lebih awal, tidak berlakulah kekalahan. Jadi ini satu iktibar pahit bahawa orang Melayu tidak boleh berpecah untuk memenangi tampuk kekuasaan di negara kita. Kemudian kenapa kita perlu berkuasa? Itulah kita nak mengubah nasib hidup rakyat dengan kuasa yang ada. Kita aturkan belanjawan tahunan misalnya untuk memperbaiki kawasan luar bandar, untuk memodernkan kawasan bandar, untuk memberikan pengajian tinggi dan kemahiran tinggi. Kemahiran tinggi dan pengajian tinggi menyebabkan gaji tinggi untuk rakyat. Untuk mewujudkan usaha-usaha keusahawanan. Lebih ramai usahawan di satu negara, lebih cepat maju negara itu. Ini kajian yang dibuat oleh pakar-pakar yang membuat kajian. Jadi banyak perkara yang kita nak ubah. Bahawa pendidikan ini menukarkan kehidupan rakyat dalam satu generasi. That is very loud and clear. That we must jump and tujuan bersatu. We must dissolve UMNO. Okay? That was very loud and clear message given to us. PPBM yang asal sekarang ni tinggal 6 kerusi. Tetapi mereka, alhamdulillah, mereka jadi Perdana Menteri lah yang 6 kerusi tu. Barisan Nasional 79 kerusi yang asal. Jauh beza 6 dengan 79, cukup jauh. Barisan Nasional yang asal 79 kursi, timbalan Perdana Menteri pun tak dapat. PPBM yang 6 kursi jadi Perdana Menteri, dan kemudian ditambah dengan 10 orang yang dibawa oleh Azmin jadi 16, dan 15 orang daripada UMNO yang berpindah jadi 31. Itu kedudukan fakta yang kita hafalah angka-angka itu. Dan kenapa 79 kursi BN ni jadi 43?
29 jadi 43 kerana 15 yang berpindah, kemudian APCO yang keluar, kemudian satu yang pergi ke warisan di Labuan, ya. Kemudian 18 GPS, PBB masuk GPS. Jadi pada saya PPBM yang sekarang ini masuk dalam PN yang pengurusinya Perdana Menteri, alangkah baiknya jika orang-orang yang menasihati beliau memberikan angka-angka ini dan mengingatkan tentang angka-angka ini, bahawa betapa pentingnya dalam perkongsian politik mereka yang mempunyai suara yang lebih ramai itu diberikan jawatan yang lebih senior dan kementerian yang lebih penting. Politik is the game of numbers, kan? Politik adalah permainan angka, dan itulah angka yang sebenar. Tapi kadang-kadang kita terlupa di mana duduk kita ini. Saya harap PPBM tak terlupa bahawa mereka dikukuhkan dengan 10 campur 6, 15 campur 6, ya. Saya harap mereka tidak lupalah. Demi umat, demi rakyat, demi negara keseluruhannya, UMNO dan PAS insyaAllah tidak akan pernah lari dan tidak akan membubarkan Muafakat Nasional, malah akan memperkasakan Muafakat Nasional. Kita tidak boleh menafikan hakikat politik Malaysia dan realiti politik Malaysia, bahawa kita memerlukan komponen parti-parti untuk menjadi kerajaan. Itu sebab UMNO bersama dengan rakan-rakan dalam komponen Barisan Nasional. Tapi oleh kerana Barisan Nasional semakin kecil kerana keluarnya beberapa parti di Sabah, ya, STAR, PBS, APCO, dan keluarnya GPS Sarawak. Oleh itu Barisan Nasional ingin berdiri sendiri itu agak sukar. Ini kita cerita fakta. Oleh itu Barisan Nasional perlu menang seberapa banyak kerusi, kemudian kita kena bergabung dengan parti-parti lain untuk menubuhkan kerajaan. Jika Barisan Nasional mempunyai jumlah parti yang termasuk Sabah dan Sarawak, saya kira mungkin kita boleh berdikari. Tetapi dari segi realiti politik, oleh kerana pertukaran komposisi dalam parti ini, Barisan Nasional masih lagi perlu mengharapkan parti-parti daripada Sabah dan Sarawak untuk menyokong. Di Semenanjung ada 165 kerusi, di Sarawak ada 31 kerusi, di Sabah ada 25. Jadi 165 itu tentunya sukar untuk kita menang semua, pasti tidak dapat, ya. Jadi kita perlukan yang Sarawak dan juga Sabah. Itu hakikat politik. Kita tak boleh mendabik dada, kita boleh stand alone, tak boleh. Kita mesti ada gabungan parti-parti baru boleh memerintah Malaysia. Maka sebagai inisiatif keempat dan yang saya pasti dinanti-nantikan, kerajaan mengumumkan kemudahan pengeluaran simpanan KWSP dari akaun 1 secara bersasar sebanyak RM500 sebulan dengan jumlah sehingga RM6,000 untuk 12 bulan. Kami membawa 140 cadangan. Banyak, ya. Tetapi saya kata daripada 140 cadangan itu, dua yang utama, iaitu moratorium automatik disambung 6 bulan lagi, dan KWSP akaun 1 yang boleh dikeluarkan kepada mereka yang mempunyai jumlah dana yang cukup dalam akaun. Lebih 10,000 bolehlah keluarkan 10,000, yang kurang 10,000 bolehlah keluarkan separuh ke misalnya, ya. Dan Menteri Kewangan memula memang menyambut baiklah cadangan itu, dan dia juga mengakui bahawa
cadangan itu antara yang paling popular di kalangan rakyat. Tetapi apabila diumum, dia tidak memuaskan hati kami lah. Kerana RM500 ya, RM6,000 selama 12 bulan. Jadi dia tidak memberikan kesan maksima kepada pengeluar akaun 1. Akaun 2 tu ialah adalah, tetapi serupa begitu juga jadualnya, 500 12 bulan jadi RM6,000. Dia tidak cukup untuk membantu mereka yang kehilangan kerja, mereka yang masih menganggur, dan mereka yang disuruh berhenti ataupun disuruh cuti tanpa gaji. Itu tak cukup. Kenapa kita minta RM10,000? RM10,000 itu boleh beli beberapa perkara. Antara contoh apa? Oven besar untuk buat kuih muih, RM3-4,000. Motosikal untuk jadi ala Grab ride, itu RM4-5,000 misalnya. Laptop atau komputer RM2-3,000 untuk buat online business misalnya. Dan banyak lagi lah yang boleh dibuat untuk mereka restart hidup semula setelah dibuang kerja, hidup semula sudah menghadapi COVID yang begini membebankan. Segalanya merujuk kepada apa yang saya sebut, GST boleh menurunkan harga barang. Bukan sahaja dalam Dewan Rakyat ini, malahan di luar sana. Saya ingin menjelaskan, pada 30 hari bulan 10 2017, Menteri KPDN KK memberi jawapan bertulis kepada soalan MP PAS Kubang Kerian, menyatakan bahawa 223 barang turun kerana GST. So, saudara boleh lihat hansat tentang perkara itu, dan kita tidak boleh berbohong dalam Dewan Rakyat. Tahun 1986, saya tahun pertama di universiti. Tahun itu juga GST dilaksana di New Zealand. Jadi saya belajar teori GST itu sejak tahun 86. Merasa kena cukai itu pun sejak tahun 1986. Berarti dalam perkataan tahu lebih sikit lah pada orang lain. Jadi apabila GST, kebetulan saya timbalan Menteri Keuangan dan kebetulan saya Ketua Penerangan UMNO, maka saya yang diminta untuk menjelaskan kepada rakyat. Malangnya saya menjadi perisai pada kerajaan dan saya ditembak bertubi-tubi sehingga hancur jadi debu-debu berterbangan. Ada orang kata, kenapa saya masih boleh berdiri? Saya masih lagi boleh berdiri kerana pada saya, apa yang saya bantu sampaikan itu adalah kebenaran. Ada orang kata mana ada barang turun, tapi dijawab di Dewan Rakyat oleh KPDN HEP bahawa 223 barang memang turun harganya kerana GST. Tetapi oleh kerana mungkin tak perasan, orang tak perasan tentang perkara itu, saya masih lagi dispin dengan ayat yang macam-macam lah. Sekarang ini apabila kerajaan kurang peruntukan, kurang pendapatan sebanyak 42 bilion ringgit tahun 2020, bayangkan kalau kita ada GST 44 bilion, jadi pendapatan itu tentu boleh ditampung. Ketika kita zaman susah COVID ini, untuk tahun 2021, kerajaan kena berhutang 85 bilion ringgit. Hutang. Itu sebab shilling hutang ditingkatkan daripada 55% KDNK kepada 60% KDNK. Jadi bayangkan alangkah eloknya kalau ada GST. Ketika zaman sukar ini, ada satu hikayat, ini bukan hikayat Puteri Gunung Ledang, hikayat ketika Hang Jebat mengamuk dan membunuh apa semua, Sultan bertitah kepada bendahara, alangkah eloknya kalau Hang Tuah masih hidup. Ketika kita zaman susah ni, alangkah eloknya kalau GST masih ada. Itu dia. Ya, biarlah ia menjadi satu sejarah yang jadi ingatan ramai pihak.
kenapa saya boleh berdiri itu kerana apa yang saya sebut tu benar. Dan apabila kita membuat sesuatu perkara yang benar, maka kita tak kisah apa orang cakap. Ada satu tagline saya, ada aku kisah. Kerana ada aku kisah itu adalah tagline untuk memberikan kita motivasi. Selagi kita membuat sesuatu yang benar, apa juga yang orang sebut tu kita tak perlu kisahkan sangat. Satu lagi ialah saya pernah dicerca apabila satu lagi tagline dua kerja. Di hujung tahun 2015 hingga awal 2016, termasuk menteri-menteri kabinet pun timbulkan jadi isu di kabinet. Tetapi mungkin pada ketika itu mendahului zaman, jadi orang benci kat saya lah. Saya kata kerja kita yang ada sekarang tambah satu lagi untuk meringankan kos sara hidup. Apakah tambahan itu? Tambahan itu ialah bisnes online ketika weekends ataupun malam-malam waktu senggang. Itu je cadangannya. Tetapi dibantai begitu hebatlah. Saya kata saya sendiri ada 2-3 kerja. Namun apabila COVID ini berlaku beberapa tahun selepas cadangan itu, barulah orang kata, wah betul Mak Maslan cakap. Sekarang ni e-dagang adalah perkara utama. Berarti e-dagang, bisnes online ini adalah perniagaan masa depan yang cukup baik ketika zaman susah COVID dan sebagainya. Tapi orang benci saya lah kerana cadangan itu. Mungkinlah saya sebut tadi mendahului zaman ke apa. Termasuk GST, satu ketika yang tidak kontroversi masanya. Saya rasa elok dibuat semula dengan kadar yang mungkin lebih rendah. 6% itu sudah lebih rendah daripada 10% SST Lim Guan Eng. 6% GST itu lebih rendah bukan? Dan kenapa GST boleh mengumpul 44 bilion, SST 10% boleh kumpul cuma 21 bilion dan beza 23 bilion? Kerana GST boleh menutup penipuan cukai. Dari Pontian ke Pekan Nanas, singgah Serkat membeli sari, Pakatan Harapan makin panas, dimarahi rakyat setiap hari. Lauk makan sayur bayam, waktu pagi minum susu. Ini kerajaan cap ayam, beratus hari manifesto palsu. Jika mau pergi memancing dalam beldi diisi umpan, jika tak mau kena kencing, jangan undi PH warisan. Pantun ini daripada berpuluh-puluh pantun tu, ada pandangan orang cuma 1-2 pantun je. Yang lain tu semua rekaan saya sendirilah. Saudara boleh lihat di Twitter saya @Ahmad Maslan atau di Facebook Ahmad Maslan. Ada senarai pantun tu terutama apabila ada PRK. Saya akan mereka pantun berhubung tentang PRK Slim, PRK Manis, PRK yang lain-lain itulah. Dan pantun itu memang ciptaan saya sendiri, 95%, dan dia ada rima di tengah, ada rima di hujung. Jadi bolehlah lihat pantun-pantun itu, ada orang suruh bukukan kemudian lah. Saya juga suka memasak macam-macam resepi, ngam misalnya, NGM, nasi goreng Ahmad Maslan. Politik ini adalah maraton, ya. Politik adalah larian maraton, dia bukan larian 100 meter. Kalau kita nak masuk politik, tiba-tiba nak terus jadi YB, kita tak payah masuk politik lah. Saya jadi YB umur 42 tahun. Saya masuk politik umur 19 tahun. Jadi kalau tak mempunyai stamina yang kuat, kalau nak mengejar jadi YB itu berapa lama baru boleh jadi YB. Jadi saya ingin maklumkan pada mereka yang minat politik, kalau hasrat nak jadi YB itu sabar, ya, sabar.
akhirnya dapat juga. Satu lagi, niat kita berpolitik untuk apa? Saya ada merumus ABATA, rumusan niat saya untuk masuk politik. Untuk agama, A, Ba, bangsa, Ta, tanah air. Itu juga perjuangan UMNO dan Barisan Nasional. Dan dengan jawatan-jawatan itu sebenarnya bukan satu kebanggaan dan nak memunggah kekayaan, tapi jawatan-jawatan itu adalah untuk membenarkan kita membantu rakyat, membela rakyat, mendahulukan rakyat, menjuarai rakyat, prihatin rakyat. Kalau kita nak jadi seorang ahli politik, kalau perkataan rakyat tak ada dalam kepala kita, tak jadilah sebagai orang politik. Pergilah meniaga ke apa, jadi orang kaya. Kalau nak jadi orang politik, rakyat itu adalah perkataan utama dalam minda. Itulah perjuangan kita.